Halo guys, bersama lagi dengan saya di dalam Orang Apa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. So, oke guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Oke guys, sekali lagi gempa apabila dikatakan kerajaan keluarga kroni 69, yaitu khususnya kabinet, menolak untuk usul anti lompat pati dibahaskan seperti mana yang dijanjikan pada 11 April nanti. Namun apa yang lebih mengejutkan, dikatakan ada MP-MP yang tidak juga menyokong, malahan menyerang pihak parti pembangkang khususnya Pakatan Harapan karena MOU yang telah dimeterai antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Soalnya, kenapakah mereka menyerang Pakatan Harapan yang begitu beria-ia untuk meluluskan akta lompat pati ini? Adakah mereka risau untuk tidak dapat melompat selepas PRU yang ke-15? Ingat, rakyat akan menghukum mereka bagi sesiapa MP-MP maupun dari kerajaan juga pembangkang yang menolak usul anti lompat pati ini. Dengan tertangguhnya untuk pembentangan akta lompat pati ini yang sepatutnya diadakan pada 11 April, seorang MP daripada pembangkang turut memberikan ulasan. Dengan itu, mari kita ikuti ulasan beliau 7 hari bulan April 2021. Jika pindaan perlembagaan persekutuan sahaja yang dibentangkan pada 11 April nanti, ia tidak akan membawa makna apa-apa sekiranya rang undang-undang LP tidak dibentangkan sama di parlimen. Pilihan raya umum ke-15 akan diadakan dalam masa 4 atau 5 bulan akan datang. Tanpa ada akta lompat pati berkuasa, maka gejala lompat pati akan berulang. Yang boleh mencegah kejadian ahli parlimen dari melakukan lompat pati ialah jika ada undang-undang yang keras dan tegas mencegahnya dalam bentuk akta lompat pati. Sekadar pindaan perlembagaan persekutuan perkara 10 dalam kurungan C atau perkara 48 dalam kurungan 6 tidak akan menakutkan ahli-ahli parlimen yang oportunis untuk melompat pati. Mereka hanya akan takut sekiranya ada akta lompat pati yang sedia ada untuk bertindak dan berkuat kasa terhadap mereka. Kerajaan BNPN, pimpinan Ismail Sabri Yaakob nampaknya berdolak dali. Mereka tidak serius dan tidak ada komitmen ikhlas untuk mencegah gejala melompat pati yang kelihatannya jelas bersungguh-sungguh membawa agenda rakyat untuk membenteras perbuatan politik tidak beretika melompat pati, ialah Parti Pakatan Harapan dan ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain. Sudah 2 kali rang undang-undang ALP gagal dibentangkan oleh kerajaan di parlimen. Pertama gagal pada sidang mesyuarat penggal yang lalu, berakhir pada 24 Mac 2022. Kali ini, kali kedua pada sidang 11 April juga, rang undang-undang ALP gagal dibentangkan walaupun sebelum ini Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan De facto Menteri Undang-Undang Dr. Wan Junaidi lantang memukul canang bahwa rang undang-undang anti lompat pati akan dibentang di dalam parlimen. Kegagalan kerajaan membawa rang undang-undang ini ke parlimen kali ini, walaupun masa yang cukup telah diberikan, menunjukkan Perdana Menteri telah gagal memimpin kabinetnya supaya bersetuju dengannya. Yang jadi masalahnya ialah sehingga rang undang-undang LP gagal dibentang di parlimen pada 11 April ini hanyalah berkisar kepada satu isu saja, yaitu isu tafsiran apa yang dimaksudkan dengan perkataan lompat. Soal istilahnya, soal tafsiran yang menjadi masalah besar nampaknya. Sebenarnya itu alasan sengaja yang menggagalkan usaha mewujudkan anti lompat pati di Malaysia. Kerajaan BNPN sebenarnya tidak ada keasaman politik untuk membenteras gejala pengkhianatan mandat rakyat dalam bentuk melompat pati. Alasan mencari tafsiran yang tepat apa yang dimaksudkan oleh istilah lompat adalah alasan tidak munasabah yang diada-adakan. Betullah kata orang bidalan Melayu, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali. Jika kerajaan bersungguh-sungguh komited, maka rang undang-undang anti lompat pati patut dibentangkan dengan tafsiran lompat yang telah dipersetujui oleh jabatan kuasa pemandu Memorandum Persefahaman antara kerajaan PH yang dipercayai telah diperhalusi oleh peguam negara. Sila bawa rang undang-undang itu di parlimen dengan segala tafsiran yang ada. Rang undang-undang itu boleh dipindah semasa perbahasan di dalam parlimen pada peringkat dasar dan juga jawatan kuasa. Jika rang undang-undang ini tidak dibawa ke parlimen sekarang dan pilihan raya umum berlangsung dalam masa terdekat, maka rakyat dan negara akan terlepas satu lagi peluang akan mewujudkan satu instrumen undang-undang yang penting untuk mencegah gejala lompat pati.
Tidak ada undang-undang buatan manusia ini yang sempurna 100% dan kali kesilapan ataupun ada kecacatan. Proses semakan, ulang kaji atau pindahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa di parlemen untuk memperbaiki akta anti lompat pati. Sekiranya ia percaya digubal sekarang, masalah tafsiran apa itu lompat boleh diperbaiki, dikemas dan diperhalusi dari semasa ke semasa melalui pindahan akta biasa di parlemen. Bukanlah suatu yang rumit. Yang penting wujudkan segera akta anti lompat pati sekarang. Bukan esok, bukan lusa. Berlengga-lengga itu sebenarnya adalah dalih untuk mengelak undang-undang anti lompat pati percaya digubal di negara ini. Seperti mak bapak bunuh anak, kuak-kuak di dalam kerajaan khususnya di kalangan anggota kabinet tidak mahu. Blok pembangkang khususnya Pakatan Harapan dilihat menang sekiranya undang-undang anti lompat pati percaya di bawah di parlemen dan diluluskan. Ada di kalangan mereka dalam kerajaan yang ingin membalas dendam atas kekalahan kerajaan dalam usul berkenaan akta SOSMA baru-baru ini yang ditentang sepenuhnya oleh ahli parlemen pembangkang. Kali ini di pihak kerajaan pula ingin melihat rang undang-undang anti lompat pati digagalkan dari di bawah ke parlemen. Perbuatan mereka sepertilah ibu bapa yang membunuh anak sendiri. Jadi Pakatan Harapan khususnya perlu mengkaji semula tentang komitmennya terhadap MOU. Rang undang-undang anti lompat pati adalah teras dan intipati dalam MOU. Majelis Presiden PH pernah menyatakan kepada umum bahwa jika kerajaan gagal melaksanakan rang undang-undang anti lompat pati, maka MOU akan dibatalkan. Jadi sekarang adalah moment of the truth kepada Majelis Presiden Pakatan Harapan. Adakah mereka masih berpegang dengan pendirian berani mereka itu? Jadi saudara dan saudari, ini adalah ulasan ahli parlemen daripada Pasir Gudang, dan apa yang dinyatakan oleh beliau adalah sesuatu yang benar, bahwa semua ini adalah satu dolak dalih yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Kroni 69 untuk tidak melaksanakan atau meluluskan akta ini karena takut nanti mereka tidak boleh melompat sekiranya PRU diadakan dalam masa yang terdekat ini. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Oke guys, sebelum saya mundurkan diri, peribahasa mengatakan apapun tangkap, 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.